أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبيا بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. Al-Isra yang 45. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah katanya telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah yakni Al-Quran dan saling belajar mempelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah yakni ketenangan, dan akan seliputi mereka itu dengan rahmah yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Sesama kita mulakan dengan Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan berkati majlis kita ini, dan semoga Allah cucuri rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah bertemu Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang mana semasa hayat mereka sering bersama kita dalam mengimarahkan Masjid Taman Indah ini khususnya. Dan tuan-tuan boleh pasang hajat masing-masing. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat kita. Moga-moga Allah mudahkan kita dapat menunjukkan rasa kesyukuran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة دائمة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatankuasa, pengerusi Jawatankuasa Masjid Taman Indah serta ahli jawatankuasanya, tuan-tuan haji, para asatizah, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segenap nikmat yang tidak putus-putus, tidak terhingga dan tidak terkira. Walaupun kadang-kadang seringkali kita melupakan akan sahibun ni'mah iaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap juga memberikan kesan daripada Rahman dan Rahimnya kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita terus membuktikan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersalawat, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan umat-umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat baginda di hari kiamat nanti insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua, sihat Alhamdulillah. Dan tak diam kita hari ini berada pada malam hari Tarwiyah. Itulah 8 Zulhijjah, ya. Esok hari Tarwiyah, lusa hari Arafah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya terdapat banyak fadilat yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita sepanjang 1 hingga 10 Zulhijjah. Kalau raja-raja dia ada 1 tahun tu dinamakan hari Pardon Day, hari pengampunan. Jadi biasanya hari itu adalah hari birthday yang di Pertuan Agong lah kalau ke tempat kita ni, yang mana dia boleh mengampunkan pesalah-pesalah yang masuk dalam lokap tu, dan lama lagi nak tinggal dalam lokap, dia boleh beri pengampunan keluar awal. Macam tu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih hari-hari tertentu yang mana Allah SWT nak berikan pengampunan, nak berikan apa sahaja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita terlalu banyak pada satu hari, iaitulah antaranya hari-hari yang ada pada awal Zulhijjah itu, iaitulah Yaumul Ashr. Ya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin afdalu 'indallah walal 'amalu fihinna walal 'amalu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, يعني من العشر
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يعدل ب700 ضعف. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma min ayyamin afdalu 'indallah." Tidak ada satu pun daripada hari-hari yang afdal, yang lebih utama, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walal 'amalu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jal, dan tidak ada amalan di dalamnya, dalam hari-hari ini yang tidak ada hari-hari itu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Yakni, iaitulah hari-hari ini yang disebutkan tadi, itulah minal ashri, hari yang 10. Fa'akthiru fihinna minat tahlil, maka hendaklah kamu perbanyakkan di dalam 10 hari itu daripada tahlil. Tahlil, bertahlil, iaitu ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa zikrillah, dan mengingati Allah ataupun menyebut nama Allah dengan zikir-zikir yang lain selain daripada yang dicontohkan tadi. Wa fa inna siyama yaumin minha yu'dalu bi siyami sanah, dan adapun berpuasa sehari daripada 10 hari ini, sehari daripada 10 hari ini, yu'dalu, bersamai bi siyami sanah, menyamai dengan berpuasa selama setahun. Satu hari berpuasa sama puasa dengan puasa setahun, tuan-tuan. Kalau hari tarwiyah, ada satu hadis yang menyebutkan bahawa hari tarwiyah ni kalau kita berpuasa pada hari esok, hari tarwiyah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Tapi hadis ini dipertikaikan. Ada yang kata hadis ini hadis dhaif, ada yang kata hadis maudhu' dan sebagainya. Ya, tetapi kalau lihat daripada hadis yang kita baca tadi, sudah cukup istimewa kelebihannya. Kan? Menyamai puasa selama setahun. Kalau kita puasa dalam bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal. Nabi kata, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana ka siyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa 30 hari ataupun 29 hari penuh dalam bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa selama setahun. Itu panjang ceritanya nak dapat setahun, tuan-tuan. Tapi Zulhijjah ni 1 hari je dapat setahun pahala berpuasa pada antara 1 hingga 10 Zulhijjah. Awal 10 Zulhijjah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita melakukan ibadah berpuasa. Sambungan hadis tadi, wal amalu fihinna yu'dalu bi 700 dha'fin. Dan beramal pada 10 hari pertama ini dalam bulan Zulhijjah ini, yu'dalu, bersamaan bi 700 dha'fin, 700 kali ganda. Banyak. Ada juga ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahawa barang siapa yang infak fi sabilillah, kamathali habbah, yang infak hartanya pada jalan Allah, maka seumpama sebiji benih. Kan ada dalam surah Baqarah ayat ni, kan? Daripada sebiji benih itu tumbuh 7 tangkai. Kemudian daripada 7 tangkai itu keluar masing-masing 100 mi'atu habbah, 100 biji benih lagi. Maknanya berapa kali ganda, tuan-tuan? 700. Jadi amalan-amalan soleh kita nak digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 700 kali ganda, tidak
tidak ada mustahilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu pun, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kata dalam ayat itu, Allah SWT, kalau Allah kendaki, Allah akan menggandakan lagi pahala itu. Jadi tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, jangan lepaskan peluang kita. Ada berapa hari lagi ini? Ada 3 hari lagi. Esok 8 Zulhijjah, lusa 9 Zulhijjah, kemudian 10 Zulhijjah pula jangan berpuasa. 10 Zulhijjah hari raya, puasa dapat dosa lagi ada. Tapi amalan-amalan lain teruskan. Jadi jadikan, kalau sebelum ini mungkin kita ketinggalan, ada yang dari awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah dah berpuasa dah, alhamdulillah. Ataupun ada yang tak dapat berpuasa, jangan risau, ada lagi harinya. Dan sekurang-kurangnya tuan-tuan, antara 10 hari ini kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ada satu hadis lain daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila ditanya tentang hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, Nabi kata yukaffirus sanatul madiyah wal baqiyah. Diampunkan dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ini hadis sahih. Berlawanan dengan hadis apa? Hari Tarwiyah tadi, yang kebanyakan ulama hadis menyebut hadis itu adalah hadis yang dhaif dan sebagainya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita saya rasakan cukup sekali itu sebagai mukadimah, untuk kita ulang kaji semula, untuk kita membuat persediaan beramal pada hari esok dan sepanjang 10 Zulhijjah ini, dengan kita berpuasa pada 9 Zulhijjah dan seumpamanya. Dan tuan-tuan mati Allah, ibadah-ibadah lain juga kita teruskan, ibadah infak fi sabilillah. Dan antara ibadah yang paling utama kita lakukan dalam bulan Zulhijjah ini adalah melakukan ibadah haji. Macam senang aja kan. Tahun ni tak ada ibadah haji. Ibadah haji hanya untuk penduduk setempat aja, penduduk tempatan Saudi saja. Kan, itu pun dihadkan bilangannya. Jadi kita yang tak ada kesempatan pada tahun ini untuk menunaikan ibadah haji, kalaupun dibuka ruang untuk menunaikan ibadah haji kepada penduduk luar Mekah, kita tak tahulah tahun bila dipanggil, kan? Kok tahun 2220 lah, 200 tahun lagi. Masa tu dah jadi tulang lah kita dah, kan? Tak sempat nak tunaikan ibadah haji, dah tak ada dah. Jadi jangan lupa kita menunaikan ibadah-ibadah lain yang disediakan, dihidangkan oleh Allah SWT, ganjarannya yang hebat, iaitulah kita menunaikan ibadah kurban. Menunaikan ibadah kurban. Jadi masjid dah habis dah, tutup dah. Tapi banyak lagi di luar sana peluang-peluang untuk kita menunaikan ibadah kurban. Kalau masjid berapa? 600? 700? 700 750. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan yang tak berkesempatan, yang ada di hadapan saya ini, ataupun yang menonton video ini, tuan-tuan mesti Allah boleh cari ruang-ruang yang luas di luar, kan? Ada yang syarikat-syarikat ataupun badan-badan NGO yang buat program-program ibadah kurban di luar negara, di tempat-tempat yang memerlukan, murah. Yang mahal ada, yang murah pun ada. Kalau nak murah yang dekat Saudi lah, kan? Mahal sikit, satu bahagian sampai 900 pun ada. Tapi nak yang murah 250 pun ada. Jangan buat alasan untuk tidak menunaikan ibadah kurban ini. Sehingga Nabi SAW gertak kita, tuan-tuan. Dia kata apa? Sabda Nabi SAW, mafhumnya, kalau kamu mampu tapi tak buat ibadah kurban, jangan dekati masjid kami, kata Nabi. Maksudnya apa? Merajuk Nabi ni dengan orang yang mampu tapi tak buat ibadah kurban. Kurang-kurangnya buatlah, tuan-tuan. Yang murah-murah pun tak apa. Untuk menunjukkan rasa kita ini ada iman dalam hati kita. Bukti yang kita ini beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, rasa gairah untuk merebut ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita tunjukkan rasa keimanan itu, rasa kesyukuran kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan kita melakukan sebanyak mana amalan yang kita mampu insya-Allah. Itu hormati Allah Subhanahu wa taala, pada kali yang lepas kita telah lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Insan sehingga ayat yang ke-30. Belum habis Kalau tak silap saya tak habis lagi Satu ayat lagi insya-Allah. Pada kali yang lepas kita telah lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Ini Allah SWT ingatkan kita yang lepas, kita ingat semula, ulang kaji semula, yang mana Allah nak ingatkan kita bahawa ayat yang sebelum itu, ayat ke-29, sabila, iaitu sebuah jalan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, iaitu jalan yang lurus untuk orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang yang mendapat jalan Allah SWT, dia akan mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk pengajaran dalam Al-Quran itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Tetapi Allah beri peringatan kepada kita, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, dan tidak kamu semua dapat menginginkan menempuh jalan itu, iaitu jalan yang benar yang disediakan oleh Allah SWT. Satu jalan sahaja, siratal mustaqim itu. Kamu tak akan dapat jalan itu illa ayyasha Allah, kecuali bagi sesiapa yang Allah kendaki. Jadi kita ini tuan-tuan berada jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah nak. Jangan kita terlalu rasa macam meninggi diri dan sebagainya, sehingga akan luput pahala kita. Kenapa? Kerana kita kena sedar bahawa apa sekalipun yang ada pada kita adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita sombong dengan orang. Jangan meninggi diri bila balik rumah tengok orang duduk tepi jalan, tak pergi masjid dan sebagainya, kita rasa kita hebat. Apalah dia orang ni? Macam-macam lah dalam hati kita. Jangan begitu tuan-tuan. Yang boleh hanya kita doakan. Doakanlah mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada dia. Mudah-mudahan kita ini pun, kita sedar ketika itu, aku ini pun dapat pergi masjid ni, Allah Taala tunjukkan hidayah. Kita gitu. Kena rendahkan diri kita. Beramal dengan ayat yang ke-30 ini. Kemudian ayat yang ke-31, insya-Allah tuan-tuan kita lihat. Kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. يدخل من يشاء في رحمته. Sila. Baik, kita lihat satu persatu hukum tajwid, hukum-hukum bacaan yang ada pada ayat yang ke-30 ini. Yudkhilu, huruf dal, qalqalah sughra, bunyikan yudkhilu, bunyi qalqalahnya tuan-tuan. Bila sebut qalqalah sughra ini, dia berada pada pertengahan bacaan. Jadi bunyi qalqalah dia lebih perlahan daripada bacaan kita. Yudkhilu, dia kurang sikit bunyi dia. Itu qalqalah sughra nama dia. Kalau di ujung kata, hujung ayat, di ketika waqaf, maka namakan qalqalah kubra. Ataupun qalqalah asyaddu kubra, ketika bersabdu, maka bunyinya setara dengan bacaan. Itu beza dia. Ini pertengahan ayat. Jadi qalqalahnya rendah sedikit bunyi dia. Yudkhilu man yasha. Yudkhilu, khi, huruf kha. Kalau tak biasa, kena biasakan bunyi itu tu. Khi itu. Jangan hi je. Kalau kita yudkhilu, jadi huruf ha. Maka kalau kita baca dengan huruf ha, maka tak jadilah ayat Al-Quran Suratul Insan ayat 31. Ayat sendiri tu. Kan? Jadi ayat sendirilah. Kalau ayat Al-Quran Surah Insan 31, yudkhilu huruf kha. Kita baca huruf ha, bukanlah. Bukan ayat Al-Quran tu. Jadi itu yang Nabi kata Al-Quran melaknat pembacanya, itu yang kita takut tuan-tuan. Bila mana kita melakukan lahnun jaliyun, kesalahan yang mengubah perkataan Al-Quran. Baik.
Jadi kita cuba yang terbaik tuan-tuan. Ini yang mampulah ya. Ada yang tak mampu, jangan pula jadikan alasan tak baca Al-Quran pula. Kalau tak mampu, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Quran tetap baca. Ya. Lebih-lebih lagi 10 hari terakhir ini, ya, kalau biasa tuan-tuan kita baca Al-Quran, hari-hari biasa selain daripada 10 hari dalam awal Zulhijjah ini, pahalanya Nabi kata 10 ganjaran. Satu huruf 10 ganjaran. Nabi kata, aku tidak masukkan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Tetapi dalam 10 pertama Zulhijjah ini digandakan satu huruf sehingga 700 kali ganda. Jangan lepaskan peluang tuan-tuan. Puluh Nabi habislah. Belum tentu tahun depan kita jumpa lagi Zulhijjah. Jadi kita cuba insya-Allah sebelum tidur kita baca Quran, subuh kita baca Quran. Rebut peluang. Allah SWT beri offer ni. Big offer, big sale ni kan. Nak raya haji ni. Lebih hebat daripada big sale yang ada kat pasar raya ni, tuan-tuan. 700 kali ganda. Mana ada big sale sampai 700%? Tak ada. 90% pun tipu tu tuan. Dia dah tambah dulu harga tu. Harga asal sekian-sekian. Padahal memang itulah harga asal. Pandai je dia. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi huruf kha tadi Lumay yasha'u man yasha'u. Nun hilang tanda mati sebab jumpa ya, idgham ma'al gunnah. May 3, satu harakat tutup, 2 harakat panjang. May yasha'u fi man asli jumpa hamzah dalam satu perkataan, maka hukumnya mad wajib muttasil. Kita baca dalam bacaan Hasan Asim Tariq Syatibi 4 ataupun 5 harokat. Wajul awalnya 4 harokat. 4 harokat. Itu tuan-tuan yang perlu ingat tu. Bacaan ni bila mad asli jumpa hamzah dalam satu perkataan, namanya mad wajib tak perlu, tak penting. Tak apa pun tak apa. Yang penting bacaannya 4 ataupun 5 harokat. Jangan baca 2. Itu yang paling penting tu. Jangan baca 2. Baik. Jadi yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Fi man asli rahmatih. Ra tafkhim dari atas. Ra tebal huruf ha tak tebal. Jangan terus muncung roh itu. Rahma. Rahma buka. Ni saya ada video ni, biar nampak. Rahmati. Kan? Jangan roh terus muncung. Begitu juga kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Rahman. Jangan ha kita muncung seolah-olah ha bari atas punyanya ha pula. Ha punyanya bari atas ha. Jadi Rahma. Jangan Rahma. Di sini pun sama juga. Fi rahmatih. Huruf ha tu bergema kan bunyi dia sebab dia ha halqi paling bawah. Bukan rahmatih. Jadi itu huruf ha lagi tu. Ini huruf ha, bukan huruf ha. Jadi bezakan tentang huruf ha dan huruf ha. Ni kritikal sangat. Kadang-kadang sering kita jumpa kesalahan dalam menyebut huruf ini. Baik, tanpa mat. Rahmatih. Tak ada tih, tak ada. Hi tak dibaca, ya-nya tidak dibaca ketika waqaf. Kemudian kita lihat tanda waqaf jim, waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini tuan-tuan, kita waqaf ataupun kita sambung sama je, tidak ada mana yang lebih aula. Tidak ada yang lebih aula. Baik. Saya baca potongan yang pertama dari ayat ke-31 ini. Tuan-tuan perhatikan dan sama-sama baca insya-Allah. Yudakhilu man yasha'u fi rahmatih. Sila. Yudakhilu man yasha'u fi rahmatih. Baik. Kemudian sambungannya wal-zalimina. Apa yang penting tuan-tuan perhatikan di sini ialah waw baris atas infitah. Wa. Masuk huruf dha itbaq. Muncungkan bibir nak sebut huruf dha.
Jadi masuk sabdunya dah muncul dah. Tapi wa jangan jadi wallah. Jangan wa. Wa. Waw di atas wa. Tetap begitu bunyi dia. Walaupun depan dia tebal. Jangan tebalkan wa tu. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang, kita sebut wallah. Kan? Kita tak perasan. Ni kena perasan-perasankan bila kita belajar ni. Itu tujuannya. Nak perasan-perasankan mana kesilapan-kesilapan yang mungkin kita lakukan dalam kita membaca Al-Quran. Baik. Wal-zalimina. Wa dulu Wal-zalimi. Huruf dha, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Wal-dha. Bukan waz-za. Tuan-tuan rasa huruf dha tuan-tuan ni lekat kat mana lidah tu? Atas lidah tu kena kat mana? Kalau kena pada langit, bukan huruf dha. Tuan perhatikan huruf dha tuan-tuan. Kena pada langit tak? Kalau kena langit bukan huruf dha. Itu huruf zai yang kita tebalkan. Tak ada huruf tu dalam Quran. Huruf zai tak ada tebal. Kita sebut za. Sebab dah biasa begitu dalam bahasa kita huruf z tu kan. Zuhur. Patutnya zuhur. Maaf, zahir batin. Bukan zahir batin. Tapi zahir. Za. Baik. Jadi hujung lidah sentuh kat mana tuan-tuan? Hujung lidah sentuh bawah gigi atas. Wallah. Wallah. Jangan wazza. Walzalimina. Walzalimina a'adda lahum. A'adda lahum. Huruf ain tangan kurungkung. Dal sabdu balas saja. Huruf dal pula hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas. A'adda. Bukan a'adda. Bukan pada langit. A'adda. Lagi teruk. Jangan gitu. A'adda lahum. Lembut je. A'adda lahum azaban alima. Lahum. Uruha halki paling bawah. Mim tanda sukun izhar syafawi. Jelaskan bunyi mim. Elakkan dengung, elakkan qalqalah. Lahum jangan lahum ataupun lahum tak boleh dengung. Ya, baik. Jadi lahum azaban. Huruf ain tengah kurungkung. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Azaban. Tanwin tegak. Bila tegak ni tuan-tuan, maksudnya kita bunyikan tanwin tu. Bunyikan tanwin tu bunyikan apa? Bunyikan nun. Ban. Tu bunyi tanwin, bunyi nun lah tu. Tanwin maknanya nun kan? Menunkan bunyi. Sebab tu namanya tanwin. Daripada perkataan nunun. Baik. Jadi kenapa bentuk tegak macam tu dan kita kena baca dengan jelas bunyi tanwin tu, bunyi nun pada tanwin sebab depan dia huruf al-halqu. Salah satu daripada huruf al-halqu yang 6, hamzah ha, ain ha, ghin kha. Di sini huruf hamzah a. Jadi sebab itu tanwin pada ban itu kita kena baca dengan jelas. Azaban alima. Alima. Liman asli, ma asalnya man. Dan tuan lihat mim itu, jangan baca mim tu. Bila nak baca mim, bila kita sambung dengan bismillah bawah. Jadi tanwin bertemu dengan ba, jadi iqlab. Baru jadi iqlab. Dengungkan iqlab tu. Alimam bismillah. Sambung. Tapi kalau berhenti di situ, kita baca tanwin itu dengan satu saja. Daripada fathataini, jadi fathatun wahidun. Kan? Fathatun wahidatun. Maksudnya kena baca baris atas saja. Itu. Namanya mad iwag. Mad iwag. Itu pun kalau tuan-tuan boleh ingat, tak ingat pun tak apa. Yang penting baca dua harakat. Li dengan ma sama panjang. Alima. Sama panjang. Jangan lebih-lebih. Lebih salah tuan-tuan. 3 harakat dah salah dah. Baik. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Sila. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Jadi kena bezakan a dengan a.
'adzaban alima. Jadi alhamdulillah maksudnya tuan-tuan dapat baca dengan baik. Jadi barakallahu fikum. Alhamdulillah kita lihat sedikit intisari di hujung surah Al-Insan ini, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sebelum itu yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Dia memasukkan sesiapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Allah SWT yang pilih siapa yang masuk dalam rahmat Allah SWT. Sebab itu kita banyak berdoa mohon rahmat Allah SWT. Antaranya dalam doa duduk antara dua sujud kita. Rabbighfirli warhamni, kan? Warhamni, mohon rahmat Allah, ya Allah rahmatilah kami. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan orang-orang yang zalim itu a'adda lahum, dia telah menyediakan bagi mereka azaban alima, azab siksa yang pedih, yang tidak terperi sakitnya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi golongan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Cukup sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dengan surah yang baharu. Saya terima sekali lagi kalau ada cadangan daripada tuan-tuan untuk kita lihat mana-mana surah, boleh PM saya, bukan saya PM, PM saya. Ya, wallahu a'lam, minta maaf sudah silap saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu datangnya daripada diri saya dan kelemahan diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sama-sama kita tangguhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله هداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.